Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukrunillah. Kita dapat bersama-sama bagi meneruskan siri kuliah Tadabbur Surah Al-Mulk, Surah 67, berdasarkan kepada buku Kerajaan Allah. Tuan-tuan dan puan yang memiliki buku, bolehlah buka di halaman 65. Pada kuliah yang lalu, saya telah menyentuh tentang isu orang-orang kafir diberi nikmat, diberi ujian dalam bentuk nikmat. Tetapi kerana nikmat itu diberikan kepada orang kafir yang sifatnya kufur kepada Allah, maka ia bukan nikmat. Sebaliknya ia menjadi istidraj. Jadi tuan-tuan faham, biasa dengar kalimah istidraj. Istidraj ini ialah ujian-ujian dalam bentuk kita melihatnya secara zahir nikmat. Allah bagi sehat, Allah bagi kekayaan, Allah bagi rezeki, pangkat, kuasa dan sebagainya. Maka kita juga perlu melihat ini kepada diri kita, orang-orang yang beriman ni kena sedar. Ada keadaannya kita sendiri, orang-orang Islam pun, nikmat itu boleh menjadi istidraj. Ketika mana? Ketika mana kita lupa. Kita tidak sedar bahawa segala nikmat yang Allah beri itu adalah merupakan bala'un hasanah, ujian-ujian kebaikan. Saat kita lupa ingat, kita akan lalai. Ketika kita lalai, akhirnya kita akan menjadi bukan orang yang bersyukur, sebaliknya kita kufur. Itu yang disebut kufur nikmat. Allah bagi rezeki, dia lalai, seronok dengan rezeki. Lupa dia nak bersyukur kepada Allah. Sibuknya bisnes sampai lupa nak salat. Contoh. Ini terjadi. Kerana terlalu gairah mengejarkan kuasa pangkat. Ramai orang yang melakukan macam-macam penderhakaan maksiat kepada Allah. Mereka bukan saja meninggalkan suruhan Allah. Sebaliknya mereka sanggup melakukan larangan-larangan Allah. Tak kira dia orang Islam ke tak Islam ke. Tetapi kalau dia tak sedar, lupa diri, ketika dapat kuasa contohnya, kecenderungan orang yang ada kuasa ni ialah berlaku zalim. Dia akan menindas rakyat. Dia akan memperalatkan rakyat. Dia akan memperhambakan rakyat. Ingat tuan-tuan dan puan, bila sebut memperhamba bukan seperti mana perhambaan zaman dahulu. Jadi penindasan hari ini kita melihat kalau orang Islam yang dapat kuasa menjadi orang yang zalim, menindas rakyat, maka itu juga termasuklah golongan orang yang tak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Allah bagi kuasa kepada dia. Dapat jadi pemimpin contoh. Tetapi ia menjadi pemimpin yang zalim, menindas rakyat. Rakyat tak boleh bersuara, ditindas, dipecat, dipenjarakan contohnya. Kemudian dalam waktu yang sama, dengan kuasa yang dia ada, dia hanya mikir untuk menambahkan harta kekayaan diri dan ahli keluarganya. Contoh. Itu juga satu bentuk kezaliman yang menunjukkan bahawa ia kufur dengan nikmat yang Allah beri. Kita lihat sendiri hari ini, di depan mata kita berapa ramai orang-orang kita yang mengaku Islam, tapi bersifat sedemikian. Itulah saya bawakan contoh-contoh yang jelas ini kerana kita nak memahami ayat tadi. Sebab itu Allah kata, jadi ketika mana Allah kata Allah beri nikmat kepada orang kafir tu, istilah kafir tu kena faham dengan jelas. Mungkin orang itu mengaku diri dia Islam, tetapi dalam hal nikmat ini dia kufur. Macam yang disebut kufur nikmat. Dapat nikmat dia tak bersyukur. Akhirnya bawa dia jadi lalai. Dulu rajin ke masjid, sekarang kerana sibuk harta banyak, kuasa dah banyak, lupa dah nak ke masjid contoh. Jadi di saat inilah
apa yang saya sebut tadi terjadi ujian kepada mereka. Itu yang disebut sebagai balaun hasanah. Ingat tuan-tuan dan puan, Al-Quran menceritakan tentang dua golongan yang Allah uji dengan nikmat tadi. Satu golongan Allah bagi dia kekayaan, Allah bagi dia kuasa, dia lupa dan dia menjadi kufur. Itulah yang dibawa kisah-kisah tentang Fir'aun. Fir'aun adalah contoh manusia yang Allah uji dia dengan nikmat, iaitulah kekuasaan, kerajaan Allah bagi pada dia. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun kufur kepada nikmat Allah. Lawan Allah, malah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi ingat, Fir'aun yang Allah cerita di dalam Quran tu, secara peribadi Fir'aun itu telah mati. Tetapi sifat Fir'aun itu masih ada sehingga hari ini. Tuan-tuan sendiri boleh melihat. Dunia ini penuh dengan Fir'aun. Iaitulah orang-orang yang bila Allah bagi dia kuasa, dia lupa diri dia. Dia akan bersifat angkuh, sombong, menindas rakyat dan orang bawahan. Itulah perangai Fir'aun. Jadi Fir'aun ini model kepada orang-orang yang kufur nikmat Allah. Satu lagi Allah bagi cerita di dalam Quran, di dalam surah An-Naml, surah semut. Ya. Surah berapa? Surah 27. Ya. Surah An-Naml. Jadi di situ Allah menceritakan seorang manusia mulia. Iaitulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah bagi dia nikmat. Allah uji dengan pelbagai nikmat. Allah bagi dia kenabian, rasul lagi. Kemudian dia dapat menjadi raja, pemerintah kepada kerajaan yang besar di zaman itu. Kemudian Allah tambah lagi, bagi satu kerajaan besar lagi, Sabak. Dibagi kepada Sulaiman. Tapi apa yang berlaku? Nabi Sulaiman alaihissalam seorang yang bersyukur. Jadi ketika mana dibawakan apa dipanggil istana Balqis di hadapannya. Jadi apa kata Nabi Sulaiman? Dia menyebut kalimah hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Jadi Nabi Sulaiman berkata, semua ni ya, ketika dibawa istana Balqis dan Balqis sendiri datang ke depan dia, semua ni katanya adalah kelebihan yang Allah bagi padaku. Untuk menguji aku, apakah aku ini orang yang bersyukur atau aku ini orang yang kufur. Tuan-tuan dan puan, saya ini cerita ni boleh dapat di dalam buku Bersyukur atau Kufur. Saya tulis khusus tadabbur tematik. Ya. Jadi boleh dapat buku ini, harganya RM25. Ya. Jadi dalam buku ini kita menceritakan manusia yang kufur, itulah Fir'aun, dan seorang lagi kroni dia, iaitu namanya Qarun. Qarun ni Allah kurnia kekayaan, tapi dia kufur juga. Jadi satu grup lagi, kumpulan yang bersyukur tadi, contohnya ialah Nabi Sulaiman AS. Jadi dalam kalimah yang Nabi Sulaiman sebut pada ayat 40, surah 27, dia mencerita dengan jelas, haza min fadli rabbi. Semua yang kesenangan, kekayaan, kerajaan yang aku dapat ini semua adalah kelebihan yang Allah bagi padaku. Liyabluwani, kerana Allah nak uji aku. Ini disebut dengan jelas. Balak tu. Liyabluwani. Allah nak menguji aku. Ashkur am akfur. Sama ada aku ni bersyukur atau aku kufur. Dari situlah datangnya tajuk buku ni, bersyukur atau kufur. Kita ni antara dua saja, tuan-tuan dan puan. Marilah kita semak diri kita. Lihat diri kita ni. Kalau kita tak bersyukur, kita kufur. Antara dua aja. InsyaAllah kita sebagai orang beriman, kita akan sentiasa bersyukur. Ketika Allah bagikan kita sihat, dapat hidup lagi satu hari. Alhamdulillah, syukurillah. Itu cara kita. Tapi orang yang kufur, dia malah lupa. Dia tak akan ingat kepada Allah yang bagi. Dia rasa hidup ni seolah hak dia. Itulah silapnya, lupa. Orang kafir itu dia lupa hakikat kerana mereka telah sesat. Tidak tahu bahawa hidup ini bukan mereka punya. Hidup ni Allah bagi. Ketika Allah nak ambil, Allah ambil balik. Siapa pun tak dapat kata menghalangnya.
Tapi orang kafir, dia tak sedar. Dia hanya sedar saat mana nyawanya sudah dihalkum. Saat itu dia akan sedar. Sebab itu Al-Quran menceritakan tuan-tuan perempuan dalam kisah Fir'aun. Fir'aun ketika nyawanya telah dihalkum, dia tersedar. Sebab itu waktu itu dia mengaku dia Muslim. Dia mengaku dia beriman kepada Allah. Sayangnya, iman Fir'aun tak diterima Allah lagi kerana syarat dia tak ada dah. Sebab syarat dia, kita nak bertaubat ini sebelum nyawa sampai halkum. Ketika nyawa sudah dihalkum, taubat. Pintu taubat telah tertutup. Maka sebab itulah Fir'aun mati di dalam kekufuran. Dan dia diazab Allah. Azab di dunia, azab di akhirah. Jadi kisah Fir'aun ini nak jadi tauladan kepada kita, tuan-tuan perempuan. Kita nak bertaubat, nak menjadi orang yang bersyukur ini sekarang. Jangan tunggu besok, lusa. Tidak. Sekarang, waktu kita sehat, waktu kita dapat nikmat ni, waktu inilah kita bersyukur kepada Allah. Ini ramai kalangan manusia ini, dah jatuh, waktu itu baru tersedar. Dan nak mati, waktu itu baru nak bertaubat. Terlambat, tuan-tuan perempuan. Ya? Sudah terlambat. Sebab itu kita kena belajar tentang dua benda tadi yang saya sebut dalam buku ni. Pertama, syukur. Satu lagi kufur. Kita kena faham apa makna syukur, apa makna kufur. Dan kita harus pandai memilih dan meletakkan diri kita di mana. Jadi orang yang beriman mestilah orang yang bersyukur kepada Allah. Apa tanda kita bersyukur? Iaitulah dengan amalan soleh kita. Amalan soleh itulah bukti kita bersyukur kepada Allah. Jadi kita sebagai orang beriman, kita melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bersolat, kita melaksanakan seluruh perintah suruhan Allah. Kita meninggalkan segala perintah-perintah larangan Allah. Itulah bukti kita sebagai orang yang mensyukuri nikmat Allah. Sekadar itu kuliah kita, saya akan buatkan sedikit catatan nota. Sekadar itu kuliah kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.